Ya, Assalamualaikum. Ya, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Ya, jadi live malam ini saya telah labelkan sebagai live khas kerana malam ini saya akan beri tumpuan sepenuhnya kepada kenyataan peguam negara ya terkini. Ya, kenyataan peguam negara terkini yang menyentuh kuasa-kuasa yang di-Pertuan Agong ya, dan mengapa ianya tidak begitu tepat. Okey, so saya akan jelaskan mengapa kenyataan peguam negara tidak begitu tepat. Okey. Okey, sebelum saya teruskan ya hujah utama saya, perlu saya jelaskan di sini bahawa di dalam live-live saya yang lepas telah saya banyak sentuh berhubung dengan penghinaan berterusan oleh kerajaan pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin terhadap titah Yang di-Pertuan Agong, terhadap Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu secara am. Okey, kerana pelbagai tingkah laku kerajaan tidak mempamerkan komitmen kerajaan dalam mematuhi titah Yang di-Pertuan Agong agar sidang parlimen diadakan segera atau secepat mungkin. Jadi perkara ini sudah pun saya jelaskan dengan panjang lebar di dalam video-video yang lepas, termasuk mengapa perkara-perkara tertentu di dalam Perlembagaan Persekutuan tidak menjelaskan dengan begitu tepat ya kuasa-kuasa Agong berhubung ya nasihat Perdana Menteri kepada Agong di bawah fasa darurat yang kita berada dalam ini ya, kerana di dalam darurat ini kerajaan tertakluk kepada Ordinan Darurat Kuasa-Kuasa Perlu 2021, dan saya tu pun telah menjelaskan dengan panjang lebar berhubung kuasa mutlak Yang di-Pertuan Agong ya, yang boleh memanggil sidang parlimen pada bila-bila masa tanpa perlu nasihat Perdana Menteri ataupun menunggu nasihat Perdana Menteri. Dan mengapa, saya pun dah jelaskan mengapa dalam kenyataan-kenyataan yang dibuat oleh bekas Peguam Negara Apandi Ali, bekas Ketua Hakim Negara dan pihak-pihak lain berhubung kuasa-kuasa Yang di-Pertuan Agong ini adalah salah atau terkhilaf dan boleh amat berbahaya kerana ia boleh menimbulkan persepsi palsu terhadap rakyat bahawasanya kerajaan ini teramat berkuasa dan boleh melakukan apa-apa saja. Malah ia boleh mendorong rakyat untuk salah faham kuasa-kuasa Agong untuk tidak memandang dengan begitu serius kuasa-kuasa Agong, malah boleh menjurus kepada penghinaan apabila rakyat merasakan boleh mempertikaikan kuasa-kuasa Agong yang tidak ditakrifkan dengan betul oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Jadi untuk tujuan live ini, bagi memerincikan sebab kenyataan Peguam Negara berhubung kuasa Agong tidak tepat dan sebab wujud konflik kepentingan, saya akan mainkan satu audio. Okey, satu audio berdurasi 8 minit 50 saat. Okey, saya akan memainkan satu audio berdurasi 8 minit 50 saat yang merupakan kenyataan oleh Peguam Muhammad Hanif Katri Abdullah. Okey, jadi kita sama-sama dengar ulasan Muhammad Hanif Katri Abdullah selama 8 minit 50 saat. Kemudian saya akan kembali untuk membuat ulasan bagi sesi penutupan ya live ini dan seterusnya menjawab soalan anda. Ya, baik, kita dengar hujah-hujah Muhammad Hanif Katri Abdullah. Jadi bagi mereka yang menggunakan handphone, saya sarankan lebih elok jika ke bilik atau mana-mana di mana boleh dengar dengan lebih jelas, kerana saya memainkan audio ini daripada satu alat perkakas ya yang berasingan daripada handphone ini, atau jika yang menggunakan PC, saya sarankan menggunakan headphone. Okey, tanpa melengahkan lagi masa lagi, kita dengar hujah-hujah Muhammad Hanif Katri Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera.
this voice message is specifically in reference to the kenyataan media, penjelasan Peguam Negara berhubung dengan isu persidangan Parlimen. Saya percaya ianya mengandungi 11 perenggan dan saya ingin menekankan di sini bahawa memandangkan selama beberapa minggu yang lalu antara pelbagai pihak yang berkenaan, saya telah pun memberi beberapa pandangan berkaitan dengan kuasa ke bawah duli yang di-Pertuan Agong semasa darurat, secara khususnya berkaitan panggilan Parlimen. Maka saya bertanggungjawab untuk memberi sedikit komen berhubung dengan kenyataan media Peguam Negara yang bertarikh hari ini tersebut. Ada 3 perkara secara khusus yang saya ingin sentuh. Yang pertamanya, tidak ada pihak yang menafikan bahawa dalam keadaan biasa di bawah perkara 39 dan 40 Perlembagaan Persekutuan, tanggungjawab dan kuasa ke bawah duli yang di-Pertuan Agong dilaksanakan di atas nasihat kabinet ataupun kerajaan. Tapi apa yang menjadi penting adalah kemasukan pasal 40, perkara 40 pasal 1 kapital A seperti yang dirujuk oleh Yang Berhormat Peguam Negara di dalam kenyataan beliau yang dimasukkan dan digubal pada tahun 1994 dengan khusus menyatakan seperti berikut. 1A, pada menjalankan fungsinya di bawah perlembagaan ini atau undang-undang persekutuan, jika yang di-Pertuan Agong dikehendaki bertindak mengikut nasihat, atas nasihat atau selepas menerimakan nasihat, yang di-Pertuan Agong hendaklah menerima dan bertindak mengikut nasihat itu. Dalam erti kata lain, di bawah pindaan 1994 tersebut memerlukan Agong mengikut nasihat dalam keadaan di mana peruntukan perlembagaan dengan khusus menyatakan perlunya nasihat. Dan perkara itu telah mengubah segala kedudukan perundangan seperti yang dirujuk di dalam kesemua kes yang disenaraikan di dalam kenyataan media Peguam Negara, iaitu kes Teh Cheng Poh 1979, kes Stephen Kalong Ningkan 1968, kes Merdeka University 1982, kes Ketua Perkhidmatan Awam Malaysia Balakrishnan tahun 1981, kes Karam Singh 69, kes N. Madhavan Nair 75. Yang kesemua kes yang saya nyatakan tadi adalah sebelum 1994. Satu sahaja kes yang dinyatakan dalam kenyataan media Peguam Negara, iaitu kes Abdul Ghani bin Ali lawan PP tahun 2001 3 MLJ 561 yang merujuk kepada keadaan selepas 1994. Tetapi di dalam kes Abdul Ghani pun secara khusus maksud dan efek keperluan adanya perkataan nasihat di dalam peruntukan perlembagaan tidak dihujahkan, tidak dinilai dan tidak diberi penghakiman kepadanya. Maka di sini untuk Peguam Negara mengatakan bahawa dalam setiap keadaan pun perlu adanya pematuhan kepada nasihat adalah tidak begitu tepat berpandukan kepada pindaan pasal 1A tersebut. Yang keduanya, perkara 1501 dengan jelas di dalam perkara 150 keseluruhannya tidak wujud penggunaan perkataan nasihat Perdana Menteri atau nasihat kerajaan. Macam bagaimanakah perkara 1A terpakai? Itulah sebabnya telah diwujudkan oleh Pejabat Peguam Negara sendiri, Seksyen 14.1 dan 14.2, di mana mengatakan mana-mana kesan peruntukan panggilan Parlimen
di dalam perlembagaan digantung. Dan kemudiannya di bawah perenggan Sub 2 dinyatakan bahawa ianya terletak kepada budi bicara agung. Itu adalah perkataan-perkataan yang jelas, yang selepas menggantung keperluan memanggil parlimen di atas nasihat kerajaan, meletakkan budi bicara kepada agung. So, untuk mengatakan bahawa semata-mata kerana sistem kerajaan kita adalah sistem parlimen demokrasi dan raja berperlembagaan, maka dalam setiap keadaan agung perlu mendengar nasihat Perdana Menteri, sedangkan peruntukan-peruntukan berkaitan darurat tidak menyatakan adanya perlu nasihat Perdana Menteri adalah tidak begitu tepat. Tidak begitu tepat. Yang ketiganya, bagi saya, perkara ini boleh diselesaikan dengan tuntas, dengan cepat, kerana Kebawahdulian di Pertuan Agong boleh menampilkan persoalan berkaitan isu perlembagaan ini, yakni adakah baginda tuanku perlu menunggu nasihat Perdana Menteri untuk memanggil parlimen semasa darurat ataupun tidak, terus untuk diputuskan oleh Mahkamah Persekutuan. Kerana di bawah perkara 130, bila mana ada apa-apa persoalan perlembagaan berkaitan fungsi yang perlu ditakrifkan untuk kepentingan agung, agung boleh petition. Mahkamah boleh merujuk persoalan tersebut pada Mahkamah Persekutuan untuk memberi keputusan bagi tujuan membantu panduan kepada agung mengambil kira apakah kedudukan perlembagaan. Hatta saya syorkan Istana Negara mengambil pilihan di bawah perkara 130 Perlembagaan Persekutuan untuk merujuk perkara ini bagi keputusan Mahkamah Persekutuan. Ya. Dan akhir sekali, terdapat juga satu isu yang perlu kita ambil kira di sini, bahawa Peguam Negara di bawah perkara 145 perlu memberi nasihat kepada kerajaan dan juga kepada Kebawah-Duli yang di Pertuan Agong. Dalam keadaan di mana Peguam Negara sendiri telah mengikuti rombongan Perdana Menteri seperti yang dilaporkan, melainkan fakta itu disangkal oleh pejabat Peguam Negara, maka Peguam Negara besar kemungkinan, dalam pendapat jujur saya, berada dalam keadaan konflik kepentingan untuk memberi pendapat berkaitan sama ada Kebawah-Dulian di Pertuan Agong wajib menunggu nasihat ataupun Kebawah-Dulian di Pertuan Agong boleh semasa darurat tidak mengikut nasihat. Atas dasar itulah kenyataan Peguam Negara ini hendaklah diputuskan melalui rujukan oleh Kebawah-Dulian di Pertuan Agong terus ke Mahkamah Persekutuan. Ianya agak tidak begitu selamat dan tidak begitu molek untuk terus menerima pendapat. Dengan penuh hormat saya menyatakan pendapat yang berbahagia Peguam Negara ini sebagai muktamad dari segi perundangan berkaitan kedudukan baginda tuanku semasa darurat. Sekian, terima kasih. It's very important. Thank you. Ya, jadi saudara-saudari, itu penjelasan Peguam Muhammad Hanif Khatri Abdullah berhubung kenyataan Peguam Negara yang menyentuh kuasa yang di Pertuan Agong dan khususnya melibatkan nasihat Perdana Menteri. Okey. Jadi bagi mereka yang masih atau tidak tangkap apa yang dikatakan oleh Hanif Khatri, jadi saya adjust. Okey. Jadi saya syorkan anda ulang siaran ini, kemudian anda dengar kembali 8 minit 50 saat di mana Hanif Khatri memberi penjelasan yang begitu tertib, tersusun, berhubung tang mana penjelasan Peguam Negara tidak tepat dan mengapa dikatakan wujud konflik kepentingan. Dan apa pun saya ingin menjelaskan di sini, memang nyata bahawa di dalam situasi darurat, khususnya darurat ini, di mana
darurat ini maksudnya darurat yang berkuat kuasa pada 12 Januari 2021. Maka ianya tertakluk kepada peruntukan Ordinan Darurat Kuasa-Kuasa Perlu 2021. Jadi untuk merujuk dan mentafsir isu berkaitan nasihat Perdana Menteri dan mengapa yang di-Pertuan Agong wajar atau wajib mendengar nasihat Perdana Menteri dalam segala apa yang dilakukan, adalah satu kelakuan yang bahaya dan silap oleh peguam negara. Dan tafsiran-tafsiran yang silap dan tidak tepat begini, yang bukan hanya dikeluarkan oleh peguam negara masa kini, tetapi juga mantan peguam negara, ya, tiba-tiba semua keluar dengan tafsiran ini dalam sehari dua ni, ya, mantan ketua hakim negara. Ianya menimbulkan satu situasi yang bahaya kerana ia mendorong rakyat untuk tidak menghormati kuasa-kuasa yang ada pada yang di-Pertuan Agong atau Raja-Raja Melayu. Ianya juga memberi persepsi bahawa kerajaan ini teramat berkuasa dan boleh melakukan apa sahaja, dan perbincangan-perbincangan ini yang kurang tepat yang boleh menimbulkan persepsi palsu di kalangan rakyat menjurus kepada penghinaan terhadap institusi diraja adalah penghinaan oleh kerajaan sendiri terhadap institusi diraja, kerana secara tidak langsung ianya menggadai maruah Raja-Raja Melayu. Dan seperti mana yang dikatakan oleh Hanif Katri, seharusnya peguam negara ni memanjangkan, ya, bukannya membicarakan perkara ini in the court of public opinion, tetapi memanjangkan perkara ini kepada Mahkamah Persekutuan jika benar benda ni ingin dicabar atau diselesaikan, ya, konflik ini hendak diselesaikan. Jadi saya secara peribadi, pada hemat saya, Raja-Raja Melayu perlu tampil ke hadapan dan meletakkan titik noktah kepada perkara ni, kerana apa pun kerajaan persekutuan telah dan terus menerus sedang menghina, ya, pada hemat saya, menghina institusi diraja kerana tidak menurut titah yang di-Pertuan Agong. Dan segala kelakuan ini sebenarnya sedang meningkatkan lagi suhu politik tanah air, kemarahan di kalangan rakyat jelata, khususnya, ya, orang-orang Melayu yang menyanjung tinggi titah Seri Paduka Baginda Tuanku. Dan perkara ini sebenarnya kita boleh rujuk sendiri, sesiapa pun boleh berbicara dengan orang-orang awam di luar apabila bertemu, ataupun boleh dilihat menerusi media sosial. Rasa meluat rakyat ni kian meningkat, okay? Dan perkara ini boleh menjurus kepada sesuatu yang tidak diingini. Ini kita tidak hendak, because what is happening is not healthy, okay? It's not good for the country, okay? Dan ada pelbagai retorik yang ditimbulkan, ya, yang oleh laskar-laskar cyber pro kerajaan yang menunjukkan kerajaan masih enggan menerima hakikat, ya. Contoh retorik yang dimainkan saya berikan, ya, oleh blogger-blogger pro kerajaan ni. Contohnya, mereka memberitahu bahawa kerajaan gagal ini adalah satu spin yang cukup berkesan yang ditimbulkan oleh pembangkang. Okey. Yang kedua yang ditimbulkan adalah kerajaan gagal ini adalah sifat pembangkang yang tidak boleh terima hakikat, yang hanya tahu untuk menjadi negatif, untuk komplain, tetapi tidak memberi penyelesaian konstruktif, ya. Nah, kita ke pertama. Kononnya kerajaan gagal ni ditimbulkan oleh pembangkang sebagai satu retorik. Hari ini sudah keluar satu laporan di mana prestasi, ya, ekonomi negara telah di-downgrade lagi oleh World Bank. Anda boleh baca, ya, berhubung dengan GDP. Anda boleh baca di The Star Online dan di laporan The World Bank. Pelbagai laporan sahih telah dikeluarkan oleh World Bank dan cabang-cabang tertentu dalam United Nations yang menunjukkan prestasi ekonomi negara kita, prestasi
secara am pelaburan terus asing di negara kita yang terburuk di rantau ini. Bukan, walaupun banyak negara di rantau ini juga terkena COVID, tetapi kita terus ke belakang dan mencapai prestasi terburuk. Dan perkara yang telah dikenal pasti adalah masalah takbir urus dan ketidakyakinan pelabur disebabkan situasi politik yang tidak stabil. Okey? Dan juga kalau kita lihat kenyataan-kenyataan Tengku Zafrul seperti yang telah diberitahu berhubung isu moratorium dan sebagainya, seperti yang telah diberitahu oleh Hanif Katri, dan sebelum-sebelum ini ya, yang telah dikesan oleh saya, ada banyak situasi di mana kenyataannya palsu. Jadi bila perkara ini berlaku, pelabur akan terus kurang yakin dan memang ada pengaliran pelaburan keluar dari negara ini. So kita sebenarnya sedang menghadapi kemudaratan ekonomi dan kewangan, dan masalah-masalah sebegini ni sebenarnya telah dipersetujui oleh Raja-Raja Melayu apabila mengadakan perbincangan khas. So tang mana ianya spin, sebab segala apa yang dinyatakan berhubung faktor-faktor yang menjurus kepada kesimpulan bahawa kerajaan gagal telah dikenal pasti oleh Raja-Raja Melayu, ya, dipersetujui oleh Raja-Raja Melayu, baik dari sudut sosial, dari sudut kesihatan, dari sudut politik, dari sudut ekonomi, dari sudut kewangan, semuanya telah dikenal pasti. Jadi tang mana ianya penipuan? Cuba lihat fasa pertama pelan pemulihan negara Muhyiddin yang saya nampak ialah ciplak daripada Majlis Pemulihan Negara. Ya, dan itu pun ciplak pun ianya sebenarnya bukannya pelan. Sebab kalau ada pelan, dia ada strategi. Jangka pendek, sederhana, panjang. Di sini tiada strategi. Apa yang dinyatakan hanyalah fasa 1, 2, 3, 4 kononnya akan membawa negara kita keluar daripada Perintah Kawalan Pergerakan, dan ini adalah langkah-langkah yang lebih kurang yang sedang dilakukan hampir setahun setengah lebih. Dan terbukti negara kita bukan hanya antara negara yang mengekang pergerakan rakyat bagi satu tempoh antara yang terpanjang di dunia, malah Perintah Kawalan Pergerakan kali ini yang dikenali sebagai total lockdown bukannya total lockdown. Okay? So ini bukannya spin. Ini adalah hakikat depan mata. Ini adalah faktor kegagalan. Sebab apabila Muhyiddin mengeluarkan pelan pemulihan negara, dia gagal mengambil kira satu fakta yang jelas di depan mata, iaitu Perintah Kawalan Pergerakan gagal. Tetapi pelan dia berkisar di sekitar Perintah Kawalan Pergerakan. Itu pun dinamakan dengan tidak tepat total lockdown. Itu pun perniagaan syarikat-syarikat besar dalam hari ketiga dilaksanakan, 128,000 lebih telah dibenarkan operasi. Yang merana seksa peniaga kecil dan sederhana. Dan mereka seksa disebabkan kegagalan kerajaan. Penularan wabak COVID tidak tentu hala ini disebabkan oleh pilihan raya negeri Sabah yang tercetus setelah bermula percakaran antara UMNO dengan PPBM yang cuba mempengaruhi adun-adun warisan untuk masuk parti masing-masing sehingga menyebabkan ketidakstabilan politik di Sabah. Dan kegilaan yang tercetus lepas itu tidak pernah surut sehingga hari ini. Siapa yang seksa? Peniaga kecil sederhana sampai bunuh diri dan sebagainya. Dan kalau kita lihat data, kita dah masuk hampir, hari ini adalah 25 hari bulan. 3 hari lagi sebelum berakhir minggu keempat fasa pertama pelan pemulihan negara. Ya? Dan tidak bukti jelas data menunjukkan sudah gagal pelan pemulihan negara ni sebab angka COVID tidak nampak ada tanda-tanda bahawa 4 minggu total lockdown telah berjaya meredakan keadaan. So, di tang mana kerajaan gagal ini adalah satu spin.
Kerajaan gagal ini adalah dari hati rakyat yang sedang terseksa, sedang marah, sedang tidak tenteram, resah. Ini adalah rakyat tuanku. Dan atas dasar itu, bila kita lihat kalau raja-raja Melayu terpaksa bersidang, mengambil begitu banyak masa dengan tertib untuk berjumpa dengan wakil-wakil rakyat, seterusnya pakar-pakar, kemudian yang di Pertuan Agong berjumpa dengan 18 ketua parti politik dan akhirnya mengadakan persidangan khas dengan raja-raja Melayu, dan kemudian disenaraikan perkara-perkara yang memang disebut oleh semua orang berhubung masalah dalam tadbir urus negara. Ini menunjukkan kalau dah sampai tahap itu, raja-raja Melayu terpaksa melakukan itu. Ini menunjukkan raja-raja Melayu sedar ada yang tidak kena dengan pentadbiran kerajaan pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Jadi tang mana ianya spin, tang mana ianya satu persepsi negatif yang sedang sengaja ditimbulkan. Satu dunia sedang bercakap tentang kegagalan kerajaan ini menerusi laporan-laporan yang keluar di sana sini. Ya, dan kegagalan dalam menangani wabak COVID, ya. Kalau kita lihat data mingguan dalam 1 juta penduduk, kita antara terburuk di dunia. Okey. So, itu satu. Kedua, yang dikatakan oleh laskar-laskar dan pihak-pihak pro kerajaan termasuk pemimpin-pemimpin tertentu dari kerajaan ialah apa yang dilakukan sekarang semuanya adalah negatif dan tidak, orang hanya tahu komplain tapi tidak beri pendapat. Sebenarnya total lockdown ini adalah atas cadangan Tun Dr. Mahathir Mohamad yang menekankan perlunya diadakan total lockdown. Tetapi akhirnya adakah total lockdown berjaya diadakan? Tidak. Jadi kalau diberi pendapat, cadangan, kerajaan tak mampu laksanakan. Disebabkan kerajaan ini ditubuhkan atas dasar sogokan kuasa dan kedudukan. Jadi menteri-menteri Muhyiddin tidak mempunyai kawalan penuh terhadap menteri-menteri. Disebabkan itulah Azmin boleh bergelut dalam kabinet dengan Ismail Sabri, Ismail Sabri bergelut dengan Azmin, Muhyiddin duduk ada sana tapi mereka tidak kisah. Kemudian berlaku Kementerian Azmin boleh luluskan lebih beratus ribu syarikat-syarikat untuk beroperasi dalam total lockdown. Jadi kerajaan tidak ada kemampuan untuk mengurus dan menjayakan cadangan-cadangan mana-mana pihak untuk menyelesaikan masalah. Faham? So bukan bila kita kata kepada kerajaan, apabila kita nyatakan hakikat, itu bukannya komplain, itu adalah suara rakyat yang terdesak, yang dah resah, yang dah bimbang sebab negara diambang kehancuran. Jadi bila mereka katakan ini tak berjaya, total lockdown tidak boleh dilakukan begini, maknanya mereka secara tidak langsung telah memberi cadangan bahawa ianya harus dilakukan begitu. Dan ini bukannya pembangkang. Ini adalah suara pembangkang dan suara pihak yang kononnya mendakwa mereka sebahagian daripada kerajaan. Situ pun timbul tanda soal UMNO ni. Kononnya mereka sebahagian daripada blok kerajaan. Sampai hari ini tak tarik-tarik pun sokongan, tetapi menyela kerajaan. Itu pun tanda soal, sebab di dalam kerajaan duduk ada berbelas-belas menteri dan timbalan menteri dari UMNO. Jadi nampak ada isu sandiwara di sana. Mereka memporak-perandakan politik tanah air yang seksa rakyat, yang terhimpit rakyat. Tetapi mereka sekarang sedang mengeluarkan kenyataan-kenyataan palsu, tafsiran-tafsiran palsu berhubung titah-titah yang di Pertuan Agong, kuasa-kuasa raja-raja Melayu, yang amat berbahaya kerana ianya boleh mendorong rakyat untuk tidak menghormati dan mempertikai kuasa raja-raja Melayu dan yang di Pertuan Agong. Tapi mereka boleh buat. Kalau rakyat mempertikai apa-apa berhubung dengan kuasa Raja Melayu, sebelum ini rakyat dihukum. Jadi ini dah jadi situasi di mana sekumpulan pemimpin blok kerajaan sekarang sedang bermaharaja lela dan suhu politik bukan hanya tidak ada tanda-tanda ianya akan surut seperti mana yang diminta oleh Raja-Raja Melayu, ianya makin meningkat. Adakah rakyat yang tingkatkan? Bukan. Ini adalah gelagat pemimpin-pemimpin kerajaan yang terus-menerus tidak mengendahkan suara rakyat, terus-menerus gagal. Bukti depan mata,
terus-menerus menafikan kegagalan mereka dan terus-menerus mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang mampu memarahkan rakyat, mencetuskan rasa tidak tentram di kalangan rakyat. Jadi itulah situasi negara sekarang. Baik, saya nak akhiri live ini dan saya buka kepada soalan. Kalau ada apa-apa soalan, sila bertanya. Dari sekarang saya akan ambil masa 5 minit untuk menjawab soalan sebelum mengakhiri live saya. Dan kepada mereka yang tidak sempat tadi dengar hujah-hujah Hanif Katri, ulang siaran live ini selepas saya mengakhiri live ini dan rujuk balik 8 minit 50 saat di bahagian awal di mana Peguam Muhammad Hanif Katri Abdullah telah memberi penjelasan terperinci apakah kuasa-kuasa sebenar yang di-Pertuan Agong dan mengapa kenyataan Peguam Negara berhubung kuasa agung ini dalam tempoh darurat tidak tetap dan wujud konflik kepentingan. Okey, saudara RJR dan semua, salam pejuang belum selesai. Terima kasih Kamal Zairuddin ya. Kalau ada apa-apa soalan sila tanya sekarang. Kalau tidak ada, saya akan akhiri live ini. Dan saya ramai yang telah saya berbincang dengan, tak kira Cina, Melayu, India di luar sana, semuanya sedang memberi tumpuan kepada persidangan Raja-Raja Melayu dan amat berharap akan ada satu keputusan tepat pada 30 hari bulan Jun 2021 ya. Adakah pendapat Peguam Negara tidak boleh disanggah ada konflik of interest kerana menasihati pihak-pihak bercanggah? So Asia Sulaiman, jadi saya sarankan anda ulang balik dan dengar kenyataan Muhammad Hanif Katri Abdullah berdurasi 8 minit 50 saat. Saya rasa anda akan dapat jawapan di sana. Ataupun anda boleh rujuk kepada kenyataan Hanif Katri yang telah saya muat naik di YouTube Regi Jesiri Taudin. Anda boleh dengar dari sana. Adakah total lockdown perlu dilaksanakan sepenuhnya? Total lockdown PKP ni semuanya perlu dihentikan. Ianya tidak dilakukan dengan telus dan data menunjukkan ianya sah gagal dan rakyat tidak perlu menanggung seksa disebabkan kegagalan kerajaan, disebabkan kemaruk kuasa dan tingkah laku tidak bertanggungjawab oleh pihak kerajaan ini. Dan kerajaan ini harus berundur bagi menyelesaikan masalah kerana jika diberi cadangan sekalipun kerajaan tidak mempunyai kemampuan dan terbukti tidak mempunyai kemampuan untuk menggunakan cadangan itu untuk memperbaiki kegagalan atau mengatasi kegagalan, tidak ada kemampuan itu. So total lockdown ini tidak perlu diteruskan dan apatah lagi bila syarikat-syarikat yang besar ni diberi kelonggaran ya, itu pun dah menunjukkan ini bukannya total lockdown. Tetapi yang seksa yang dipaksa tutup ni syarikat-syarikat kecil dan sederhana yang bankrupt, kemudian ada kes-kes bunuh diri, penyagaan katup ya. Sehingga hari ini tidak ada data yang menunjukkan dine-in dalam restoran menimbulkan satu kluster yang sudah menjadi masalah kepada negara. Okay? So dari saya berani katakan dari segala sudut kerajaan ini telah menempuhi satu kegagalan dan Muhyiddin tidak ada kemampuan untuk mengawal menteri-menteri dia. Bila Peguam Negara memberikan maklumat yang salah tentang perlembagaan, jika ada mana-mana pihak yang ingin membuat laporan polis, maka buatlah laporan polis berdasarkan hujah-hujah anda mengapa anda rasakan ya, Peguam Negara terkhilaf. Itu hak peribadi sesiapa bagi melakukan perkara itu. Okay? Bagi saya telah merujukkan anda kepada audio Hanif Katri Abdullah ya, dan kenyataan Hanif Katri Abdullah. Tolong explain pasal Nazri sign SD for Hishamuddin to BPM. Benda ini saya akan buat satu live berasingan esok untuk menjelaskan, tetapi dari awal lagi saya dah beritahu UMNO ini ada tim A, tim B. Tim A ini adalah kluster mahkamah, hanya ada 7 ahli parlimen, dan tim B adalah selebihnya ya. Kalau dalam UMNO tim B ada
atau kita ambil Barisan Nasional lah, tim B ni ada 30 hingga 31 ahli parlimen. Jadi walaupun tim B ni ada dua kumpulan kecil dalamnya, iaitu kumpulan yang pro Hishamuddin dengan kumpulan yang pro Tengku Razali, tetapi rata-ratanya mereka ni tidak bertelagah dan bersekutu. Dan mereka ni tidak ada masalah jika Majlis Pemulihan Negara diwujudkan dan Tun menerajui Majlis Pemulihan Negara itu sama ada secara gandengan dengan Hishamuddin dengan Tengku Razali ataupun secara gandengan dengan Tengku Razali. Okay? So tim B ni hampir kesemuanya menentang tim A, tidak menerima tim A, dan lebih 9 atau kluster mahkamah, dan lebih 90% pemimpin bahagian cawangan akar umbi dan sebagainya dalam UMNO menentang kluster mahkamah. Jadi kluster mahkamah ni terpencil dan tidak mewakili aspirasi UMNO, dan perkara ni telah saya dedahkan berulang kali dah hampir setahun. Jadi hari ini makin ramai nampak bahawa saya tidak mereka cerita kerana ini adalah benar, kerana sudah 25 MP Barisan Nasional menandatangani akuan bersumpah menzahirkan sokongan mereka terhadap Hishamuddin sebagai wakil UMNO jika diberi peluang menghadap Yang di-Pertuan Agong. Maknanya 25 MP ini tidak percayakan lagi, telah secara bertulis menyatakan ketidakpercayaannya terhadap Zahid bagi mewakili mereka. Ini sejajar dengan apa yang saya nyatakan selama ini, iaitu Zahid, kluster mahkamah dan sebagainya tidak mewakili aspirasi UMNO, dan ahli-ahli parlimen semuanya tidak kisah apa Zahid dan kluster mahkamah nak buat, bila sampai masa mereka akan lakukan apa yang mereka hendak. Jadi hari ini terbukti apa yang saya katakan benar. Okay. So pihak yang telah mengusahakan untuk mendapatkan akuan bersumpah sokongan terhadap Hishamuddin, bukannya benda ni saya percaya, iaitu bukannya sokongan untuk Hishamuddin menjadi PM seperti yang diwar-warkan, tetapi bagi memastikan jika akan berlaku situasi di mana UMNO perlu menghadap Yang di-Pertuan Agong, maka wakilnya tidak seharusnya Zahid. Kerana Zahid sentiasa mengeluarkan kata-kata palsu yang terakhir kononnya UMNO telah menetapkan bahawa parti itu akan tarik sokongan pada 1 Ogos. Sebenarnya perkara ini tidak pernah diputuskan, biarpun dalam mesyuarat MKT pada 25 April. Kalau tak percaya, pergi rujuk kenyataan MKT secara rasmi pada 25 April. Jadi perkara ini belum diputuskan dan Zahid hanya sedang menipu akar umbi. Hakikatnya Zahid, kluster mahkamah ni tidak berani untuk tarik sokongan dari kerajaan. Mereka hendak sentiasa berada dalam lingkaran kerajaan bagi memastikan bahawa ada kemungkinan mereka dapat berunding dengan Muhyiddin kerana mereka tahu Muhyiddin terdesak. Jadi ini kes terdesak sama terdesak. Okey. So bukannya saya mereka cerita, semua ni terbukti benar. Assalamualaikum RJ, kenapa kerajaan tidak mahu ivermectin yang boleh mencegah dari jangkitan COVID? Okey, saya tidak ada maklumat lengkap berhubung perkara ni. Saya tahu ada pihak-pihak yang telah membuat laporan polis. Saya tidak tahu sama ada pihak yang membuat laporan polis berkenaan perkara itu ada bukti sahih yang menunjukkan, bukti bahan bukti di tangan mereka yang menunjukkan kerajaan telah menolak ivermectin, tetapi saya secara amnya merasakan jika ada sesuatu ubat yang telah terbukti berkesan dan diakui oleh WHO, maka apabila kerajaan tidak menimbangkan ubat tersebut, maka ini adalah satu tanda soal, dan saya sokong mana-mana usaha untuk memperjuangkan kebenaran berhubung perkara ini. Jadi nampaknya ada orang yang sudah mengusahakan benda ni, jadi kita biar, sebab mungkin mereka ada bukti yang tidak ada pada diri saya. Okey. Adakah harapan Tak Tun M dilantik mengetuai Mageran? Jadi saya rasa ramai mengharap bahawa akan diwujudkan Majlis Pemulihan Negara, sebab bila ada Majlis Pemulihan Negara, automatiknya di dalam parlimen boleh bersidang dan MP-MP pembangkang dengan kerajaan tidak akan bergelut atau akan kurang bergelut atau bercakaran dan lebih menumpu kepada soal permasalahan rakyat, kerana mereka tahu tidak ada gunanya bergelut kerana
kuasa pentadbiran atau tadbir urus sosial, ekonomi, kewangan, pendidikan dan sebagainya terletak di bawah Majlis Pemulihan Negara sehingga parlimen dibubarkan. Jadi mereka akan lebih bertumpu kepada masalah rakyat dan mereka akan lebih akan cuba mencari jalan penyelesaian bagi menyelesaikan masalah perpecahan politik. Jadi dari semua sudut, Majlis Pemulihan Negara nampaknya satu resolusi yang paling tepat, ya. Mohon raja-raja Melayu gunakan kuasa penuh. Sama, itulah yang diharapkan oleh kami, agar raja-raja Melayu menghentikan penghinaan berterusan ini dan mengorak langkah untuk menyelamatkan negara menerusi penubuhan Majlis Pemulihan Negara. Boleh rakyat biasa atau NGO membawa petisyen berkenaan kenyataan terhadap media ke Mahkamah Persekutuan? Boleh diusahakan sebab pada pendapat peribadi saya, ini adalah sesuatu yang diumumkan kepada rakyat. Jadi rakyat terkesan secara langsung jika ianya adalah satu kenyataan yang tidak tepat dan mampu mempengaruhi rakyat secara tidak baik, ya, terhadap kuasa-kuasa sebenar yang di-Pertuan Agong. Jadi boleh diusahakan pada pendapat saya. Saya cadangkan buat kempen kerajaan gagal. Tidak perlu dibuat kempen kerajaan gagal. Ini bukannya kempen yang telah diusahakan oleh siapa-siapa. Benda ni just timbul secara automatik disebabkan suhu politik negara. Okey. Apa komen RJ mengenai MP-MP Sabah dan Sarawak yang dilihat berdiam? Adakah mereka semua pro-Tun? Setahu saya, banyak sudah mula melihat perlunya Majlis Pemulihan Negara. Itu yang saya dipahamkan. Akhirnya TSMY berjaya melengahkan sidang parlimen, bukan sahaja tidak menghormati YDPA, malah mengambil kesempatan mengatakan menteri lebih layak menentukan bila masa sesuai sidang parlimen. Itu adalah satu penghinaan yang saya cukup tidak dapat terima. Ya, betul, saya setuju. Adakah maksud peguam negara ada kepentingan? Jadi yang ini anda rujuk kembali kenyataan atau pendapat, ya, Muhammad Hanif Katri Abdullah, ya. Jadi saya ambil satu lagi soalan. Okey. Bagaimana kedudukan timbalan Presiden UMNO Tok Mat? Dia tak ada pengaruh dalam UMNO ke ketika ini? Setahu saya tidak cukup luas. Dari sudut akar umbi, dari sudut pelbagai sudut, tidak cukup luas. Dan tidak ada situasi di mana satu-satu pemimpin boleh mendapat sokongan majoriti dalam UMNO kalau sekadar nak ada SD dan sebagainya. Tidak ada. Jadi seeloknya UMNO sedar bahawa dalam situasi ini perlu ada tokoh negarawan yang cukup berpengalaman seperti Tengku Razali Hamzah untuk menerajui parti itu dan melakukan penjenamaan semula. Jadi itu pendapat saya lah. So sehingga kita berjumpa lagi, ya, pastikan selepas siaran ni saya akan letak link kepada saluran Telegram dan Instagram saya di ruang komen. Jadi sertai saluran Telegram dan Instagram saya sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.